Yani ke, Kim ke, beritahu kat kawan-kawan dekat Telegram. Beritahu Kak Oya live sekarang ni, boleh? Terima kasih. Hai Mama. Masuk-masuk. Beritahu dekat kawan-kawan. Okay, thank you Kim. Thank you. I appreciate it. Puan Fiza, tunggu kejap Saya tunggu kawan-kawan masuk dulu. Hai Mama. Thank you Kim. Sekejap Puan. Thank you Kim. Puan, saya tunggu kawan-kawan masuk dulu. Sekejap. Nanti saya invite Puan. Okay? Sekejap je. Dalam 2 minit, saya invite Puan kejap lagi. Nak panggil ramai-ramai lagi supaya diorang masuk saya punya live. Tadi line teruk. So, saya tukar tempat. Thank you Puan. Thank you Yani. Thank you. Thank you Yani. Thank you Ki. Beritahu Kak Oya punya live hari ni. Sayang korang. Thank you. Okay, kita tunggu kawan-kawan masuk. Okay. Okay, tajuk hari ni penampilan dan pernafasan bagi yang siapa yang baru masuk tu. Okay. Kalau siapa yang nak komen masa nanti mentor Kak Oya nak cakap, korang boleh komen dekat bawah. Nak tanya soalan, korang boleh komen dekat bawah tu ya. Okay. Hai Wawa. Halo Wawa. Macam biasa sebelum Kak Oya live, Kak Oya mesti nyanyi dulu. Kesorangan. Sebelum start, Kak Oya tunggu kawan-kawan masuk dulu. Halo Wawa. Thank you support. Bagi love banyak-banyak. Thank you. I love you Kim. Thank you Yani. Beritahu kawan-kawan. Okay. Sebelum Kak Oya invite Kak Oya punya mentor Puan Fiza. Tajuk hari ni penampilan dan pernafasan. So korang rasa penampilan tu penting tak untuk wanita? Kalau rasa penting, sila tulis di komen, okay? Korang tengah hari tak tidur kan? Tengah hari jangan tidur tengah hari, okay? Bulan puasa jangan tidur waktu tengah hari, tak elok, okay? Penting kan? Kan? Betul, penting. Penampilan wanita sangat penting. Sebelum Kak Oya invite Kak Oya punya mentor. Okay, korang rasa dah okay ke? Tak apalah kalau 4 orang sekalipun Kak Oya okay. Boleh tak Kak Oya invite Kak Oya punya mentor sekarang? Okay, kita invite mentor Kak Oya sekarang, okay? Marisa. Penting kan? Hai Bulma. Hai Bulma. Halo Bulma. Halo. Okay, hari ni. Yes, first time tengok Bulma, tengok Kak Oya punya live kan? Thank you Bulma. Okay, hari ni kita topik penampilan dan pernafasan. Okay? Okay, sekarang Kak Oya jemput Kak Oya punya mentor, okay? Okay, Kak Oya dah invite. Kita tunggu Puan Fiza masuk. Puan Fiza. So, korang boleh follow Puan Fiza dekat Kak Oya punya pin. Kak Oya dah pin Puan Fiza punya IG. Fiza_Nicole_official. So, tajuk hari ni adalah penampilan dan pernafasan. Okay, korang rasa penting ke tidak penampilan? Penampilan dan pernafasan tu penting tak dekat wanita? Kalau korang rasa penting, sila komen dekat bawah, okay? Komen kat bawah. Okay, tajuk hari ni penampilan dan pernafasan. So bagi Kak Oya, penampilan tu sangat penting untuk seseorang wanita.
So sangat penting. So kita tunggu Kak Oya tengah tunggu. Puan Fiza masuk. Kan, betul tu Bulma, betul tu Kim. Halo Siti Mahyuni. Betul tu. Penampilan sangat penting. Kalau kita tak lawa pun tapi penampilan kita kena jaga. Jangan nampak selekeh. Orang perempuan tak boleh nampak selekeh walaupun kita pergi ke 7-Eleven sekalipun. Yes, kena cantik dalam, kena cantik luar. Cantik dalam pakai ini. Okay. Hai Puan Fiza. Assalamualaikum Oya, how are you? Waalaikumsalam, I'm good. Thank you so much Puan Fiza. Semenjak 2 menjak ni kita selalu jumpa pula kan di talian. Rasanya PKP ni Yes. lagi senang jumpa sebab semua orang tak fikir 2 kali nak masuk online. Kalau dulu tu tak payahlah, tak nak lah masuk online kan. Betul Puan. Okay, how's everything? Saya so far Alhamdulillah okay. Semua dalam keadaan yang baik. PKP saya okay semenjak join Puan punya kelas pernafasan tu. Saya punya kehidupan bertambah bermakna. Hai Afiza. Okay. Hai. Ramai yang masuk di Puan. Jom kita dah ramai start masuk. Jom kita tunggu mereka masuk dan share. Sebab apa? Bila kita share sesuatu yang bermanfaat, kita pun dapat pahala MLM, multi level marketingnya pahala. Betul tu Puan. Pahala pun ada marketing juga Ada marketing. Sebab apa? Macam Oya belajar hari tu, sistem pernafasan. Kita sebenarnya bila kita berniat baik ataupun kita punya dalaman tu cantik, kita akan memberi sesuatu manfaat kepada dalam tubuh badan kita. Sebab dalam tubuh badan kita ni kan ada kimia yang berlaku. Kimia dalam badan kita ni dia akan bertindak balas dengan emosi kita. So that's why emosi kita ni sangat-sangat important kalau kita pandai mengawal. Maknanya kita kena jadi master pada emosi kita. So maknanya mastery lah. Macam banyak kos-kos di luar sana, mastery Facebook, betul tak? Apa lagi? Mastery marketing. Betul. Mastery millionaire mastery. Ada yang say Puan. Ada yang say hi dekat Puan. Hai, apa khabar? Terima kasih kerana masuk. Terima kasih kerana bersama-sama. Okey, teruskan Puan. Allah. Tajuk kita hari ni apa Puan? Okay, tajuk kita hari ini adalah adakah image dan pernafasan itu connected dan bagaimana sekiranya masa kita tengah stres, masa kita tengah emosi tak betul, masa kita tengah tak nak jumpa orang, macam mana kita nak betulkan image kita tu melalui pernafasan. Sebab kadang, katalah macam Oya sendiri, you ada business. So masa hari tu you tak rasa tak ada mood langsung lah nak jumpa orang ni, memang tak boleh. Tapi you ada tanggungjawab. Sebenarnya kita ada tanggungjawab, kita suka tak suka, kita terpaksa pergi. Kita terpaksa pergi kepada meeting ke ataupun mungkin nak kena jumpa team ke, betul? So jadi Betul. Emosi kita berbolak balik. Macam kita ada tanggungjawab ni, kita nak jumpa orang ni tapi dalaman kita, body kita tak boleh carry. Kita rasa nak jatuh, macam tak boleh nak tahan ke emosi kita tu dan sebagainya. Kan? So jadi hari ni saya nak berkongsi macam mana mind body soul tu dia boleh disenambungkan sebab ada masa-masa tertentu kita memang dah tak larat dah tak boleh nak carry dah. So macam mana kita nak put aside kita punya emotion tu tepi supaya kita boleh jalankan tanggungjawab. Kalau tidak nanti, itulah yang kadang kita boleh nampak orang macam fake tu. Sebab dia hendak mentopengkan dia punya perasaan. So jadi dia pun, bila kita dah rasa macam fake tu, jadi pada hari tu, dia asyik nak marah orang je. Sebab apa dia dah terasa dalam tu. Padahal yang dia marah tu bukanlah penyebab dia punya emosi tu. Bukan penyebab dia punya emosi tu mungkin orang daripada tempat lain. So jadi manusia ni, especially wanita, dia suka bawa sini sana. So emosi dia tu mengikut dia tau. So kalau dia bagus, semua bagus lah. Kalau dia tak bagus, semua habis haprak, semua tak bagus lah.
So tu yang kita nak kupas hari ini. So mungkin saya boleh tanya Oya sendirilah. Kita pakai pengalaman, kita tanya Oya sendirilah sebab kita tanya pengalaman sebab perempuan ni dia punya apa orang cakap tu, dia punya perjalanan hidup tu dia lebih kurang sama. Perempuan ni dia ada persamaan, kita ni ada persamaan antara satu sama lain. That's why Allah jadi Betul. perempuan dan lelaki ni dia lain-lain. So kita tak boleh nak, maksudnya kita tak expect lelaki tu untuk faham kita sekiranya kita pun tak faham diri kita sendiri. Dan at the same time, Correct Puan. dan at the same time kita pun tak usah nak harapkan lelaki memaham kita ke ataupun kita nak memaham lelaki sekiranya kita ni tidak akur tentang kelainan kita antara lelaki dan perempuan, antara kita dan wanita lain dan sebagainya. So itulah ciri-ciri yang kita kena kupas hari ini. So macam Oya sendiri kan, adakah emosi you mengganggu you sekiranya you tengah di dalam dilema dan you kena buat satu pekerjaan ataupun satu benda yang important lah, mungkin you kena mesyuarat dengan you punya team di masa time tu you tengah bergelora. So apa yang you rasa? Okay. Kalau macam saya, contohlah dulu sebelum ni saya kerja, kalau macam saya tengah emosi dekat rumah, kan contohnya pagi nak pergi kerja, malam tu kita dah ada emosi, macam contoh kalau ada dengan husband ke ada terni sikit dengan husband, so dia akan buat mood saya nak bersiap tu dia akan spoil. Laut sikit lah. Rasa macam nak make up pun malas, nak pakai baju apa pun macam tak ada mood. So dia akan, bila saya nak pergi meeting, benda tu dia akan efek saya lah. Kalau emosi saya terganggu, semua benda akan serabut. Okay, jom kita injak balik ke belakang. Bila you berada dalam kawasan tu kan, dalam kawasan tak ada mood tu, apa you selalu lakukan? Adakah you macam biar je lah, nanti lama-lama dia hilang lah? Tapi no. Okay, tak apa Puan, teruskan. Maknanya you rasa tak apalah, biarlah lama-lama hilang. So kita pun teruskan, tapi kita tahu dalam kita tu bergelora, betul tak? Sebab semua, mostly orang buat macam tu. Sebab dia rasa macam nak kawal, betul lah nak buat macam mana kan? So, sekarang kita tengok lagi satu step. Bila kita mengalami emosi yang tidak bagus, kita punya posture tu, Oya perasan tak? Posture kita sebenarnya dia akan berlaku sesuatu kepada posture bila kita merasa emosi yang sangat teruk. Apa akan jadi pada posture kita? Automatically dia macam, kita akan macam ni lah, badan kita dia macam macam tu. Dan bila macam geram, cuba you buat bahasa badan yang geram. Dia macam macam dia tak lepas tau, marah tu dia tak lepas, dia macam tak keluar. So dia macam, dia akan, benda tu akan pergi dekat orang lain. Dia akan, memang efek kalau kita kerja. Memang efek. Ketat tak? Tubuh kita rasa ketat tak? Sangat ketat. Ketat dekat sini. Dia macam tak lepas. Okay, dekat tempat mana yang akan merasa kesakitan? Selalunya bila kita marah atau ada emosi. Dekat dalam hati tu? Dalam hati memang sakit lah. Tapi dia akan affect tempat-tempat lain juga. Macam saya kalau macam sakit hati dia, badan saya sakit lah. Pinggang belakang ni, kat tulang belakang. Bila lepas menangis. Kepala. Lepas menangis kan? Kepala ni especially. Kepala. Ya. So that's why kita tanya siapa yang ada bila you all marah. Bila you all marah kan? Kita think apa yang akan buat kita sakit? Dekat sebelah mana? Mungkin ada tu belakang sakit, ada tu dia punya kepala dia sakit, ada tu mata dia pun sakit. Okay, kepala, tengkuk, takat tengkuk sini kan? Okay. Apa lagi? Hati tu berdenyut-denyut. Sakit-sakit lah.
dan kita rasa macam kita tak tahu nak buat apa, jadi kita biar je. Sebab apa? Kita rasa ada ke method yang kita nak buang? Kita tak boleh ambil selam dan buang. Betul? Rendam dulu dekat tepi. Korek-korek hati tak boleh. Kita nak muntahkan pun tak boleh. Jadi apa yang selalu terjadi dalam dunia ni, so maknanya bukan you all aje lah sakit kepala tengkuk ni. Sebab pengetahuan ni dia macam secret. Sebab secret ni dia sikit sekali dia tak nampak, tak perasan. Kalau kita lapar kita boleh makan. Kalau kita dah dalam mulut tu tak sedap kita boleh luah kan. So Betul. apa lagi, kalau kita tak suka sesuatu kita boleh angkat kaki jalan. Tapi Betul. bila kita merasa perasaan ni, apa yang kita nak buat? Jadi kita tada, so daripada perasaan ni akan keluarlah energi yang tak baik. So, sebab kalau macam kita tengok daripada apa yang terjadi sekarang ataupun sebelum ni, politik ke apa ke, orang tak puas hati, dia berjangkit tak? Katalah isu semasa. Berjangkit puan. Isu semasa sekarang ni apa? Isu semasa sekarang. Orang cakap pasal Ustaz Elbit Liu dan Ustaz Abu kan. Dia ada tim ustaz ni, tim ustaz ni. Gitu. So yang tak kena mengena ni, dia tiba-tiba je dia yang lagi over. Siap buka page semua kan. Lepas tu Betul. dia yang sakit hati. Bila dia sakit hati, kemudian dia ada tim lain pula. Tim yang dekat negara mana ke negeri mana pun ada tim dia juga. Sama macam politik. Semuanya dia berjangkit. Nampak tak dia berjangkit? Maknanya semua tu emosi. Senang berjangkit. Senang berjangkit. So that's why sekarang ni kalau kita nampak daripada situasi tu, ni situasi normal, bila kita marah, kita punya body automatik akan jatuh dan tertutup. Bila kita tertutup Macam ni. pernafasan kita pun akan tertutup. So selalunya bila kita marah, pernafasan kita pun sangat pendek-pendek. So maknanya kita kena akur dan kita kena perasan semua tu. Sebab selalunya orang tak perasan dan sebab dia tak perasan jadi dia biar je, jadi dia tak buat apa-apa lah. So itu sebabnya bila saya katakan image, penampilan dan pernafasan dan postur dia sangat berhubungan rapat. So jadi katalah lepas ni katalah Oya sakit hati, so you kena buat mindfulness. Maknanya aku tengah sakit hati ni. So you cepat-cepat tengok you punya badan. Badan aku macam mana? Oh patutlah. So you nampak badan you dah shoulder you dah ke depan dah. Dah siap nak marah ni. Lepas tu tangan dah macam ni dah siap nak tumbuk orang ke apa kan. Sebab kita dah clench. Kadang-kadang kita punya jaw pun dah jadi like that. Tu yang kadang-kadang asyik tu dah muka pun tak awet muda sebab asyik nak marah je, tu yang krepot. Kan orang kata itulah selalu marah cepat tua. Sebab mungkin kita agaknya gigit gigi marah. Lepas tu masa kita tengah jerit-jerit tu wah terus keluar yang macam kalau kan Wrinkle. duduk kat sini kan. Sebab kita duduk kerut dahi. Kalau kita duduk kerut dahi Okay. setengah jam, 1 jam, dia terus jadi acuan lah. Terus dalam lah kan. Betul tak? Bulma White kata muka masam. Cuba Oya demo muka masam. Kan? Ya, kita muka masam sampai 1 jam. Terus jadi acuan. Muka kita macam tu je, muka masam sebab 2 jam, 3 jam muka masam. So jam keempat, muka terus macam tu terus berkerut. Kalau hari-hari, Berkedut. terus tak cun. Bercantuk aja, kening bercantuk. Berkerut, kena macam tu. So dia tak berkerut pun orang rasa dia berkerut. Nampak tak? Acuan lah namanya. Nampak. Lepas tu, kalau dah jadi macam tu, kita nak ubah dia balik, susah lah. Agaknya macam you all jual mutiara kan, berbotol-botol lah mutiara. Kena minum. Orang lain 1 botol nampak nampak dia punya kesan. Ada seorang 10 botol Kesan lah. kesan pula. Tak berkesan ni puan. Tak, maksudnya setiap orang dia punya dalaman tu lain-lain. So, dari sini yang kita punya tekankan, kalau kita nak dapat sesuatu yang bagus, kita kena membuat penyediaan daripada dalaman kita juga. Jadi,
zat ke apa ke yang kita, vitamin ke yang kita nak ambil tu, dia masuk dengan senang lah. Kalau tidak, kalau macam banyak toksin, dia masuk sampai tekak je lah. Lepas tu dah tak pergi lah. Dia tak pergi ke tempat-tempat yang lain. Sebab dalam tu banyak toksin. Bila dalam banyak toksin tu, dia melekat dan jadi kita punya peredaran tak cantik. So, kalau kita makan dia terus pergi keluar tu. Itulah. Dia tak, Oh, okay. Efek dia puan? dia ada efek. So jadi apa yang kita kena buat ialah mindfulness. Mindfulness tu adalah awareness. Awareness tu adalah kepekaan. Kepekaan kepada diri kita dulu. Sebabnya bila you marah, lepas ni you akan tengok you punya badan. Badan aku macam mana sekarang ni? Bungkuk ke? Oh betul lah sakit. Maknanya you kena aware dan lihat dalam diri you sendiri. Apa yang kena aku betulkan sekarang ni? So kalau sekarang ni aku tengah bungkuk sebab aku tengah dengar berita yang tak bagus, so automatik buka dada. Betulkan kita punya perawakan, kemudian bernafas macam yang saya ajar hari itulah. Bernafas melalui hidung. So hari ni kita tak boleh lah nak pergi from A to Z modul-modul tu lah kan. Tapi pernafasan ni adalah satu modul yang khas. Maknanya bagaimana cara untuk kita bernafas dengan cara yang betul dengan menggunakan sistem ataupun anggota yang betul. Apa lagi anggota, maksudnya anggota badan, anatomi badan yang betul. Yang itu pun dia akan memakan masa. Memakan masa itu tak apa, tetapi dia kena praktikkan. Bila praktikkan, that's how kita boleh cleanse diri kita lah. Macam tu. So jadi kalau kita nak betulkan image kita ni, posture kita kena jaga. Kalau posture tak jaga, badan nampak bungkuk, you rasa apa you punya apa cakap tu, you assume orang ni, bila you nampak satu orang ni, dia nampak muka macam muda. Tapi you nampak kan macam membongkok sikit, apa you punya persepsi terhadap dia? Sebab you nampak bahasa badan membongkok tu. Nampak macam tak yakin puan? Tak yakin. Betul, apa lagi yang you persepsi you? Ni kita buat persepsi serkap jarang lah. Maknanya semua orang akan assume macam tu bila kita nampak seorang tu yang mungkin dia nampak muda, belum tua lagi, dan kita akan assumekan dia tak yakin lagi, nampak malas, macam macam tak bermaya, macam tak ready. Dan kalau you pergi dekat kedai, ada sales person buat macam tu, you rasa nak beli tak dekat dia? Tak nak beli. Sebab dia macam ya tak ya nak jual. Sebab kadang kita pun tak perasan, kita pun berada dalam situasi tu sebab masa time tu kita tengah bengang. So Okay, betul. Berikan kepada orang energi atau aura kita tu. Sebab kita tak perasan. So sekarang ni dia punya question ialah, rahsianya adalah kita kena perasan. Kita kena selalu lihat dalam diri kita dan kita kena selalu aware. So the word is awareness. Awareness tentang perasaan kita. Maknanya jangan tolak tepi and masukkan bawah kapet. Setengah orang kan, kalau apa-apa jadi masuk bawah kapet lah, tak nak fikir lah, masuk bawah kapet lah kan. Lepas tu nanti bila something happen, dia start meraung lagi. Sebab maknanya kita tak pernah kita tak pernah deal with it. So that's how it is. So untuk cepat, kalau kita nak tahu kan macam mana kita nak ubah, ialah kita catch ourselves. So kalau kita rasa kita tengah marah, you bernafas dulu dan jangan terus buat sesuatu tu. Maknanya masa sebelum kan tadi kan, masa kono-kono yang you nak keluar, you tengah rasa emosi, mungkin ada perselisihan dengan suami belum lagi settle kan. So what you need to do ialah kita diam dulu, kita bernafas dulu, kasih kimia dekat dalam tu cantik. Lepas tu kita betulkan posture kita dulu, barulah kita pergi keluar ataupun barulah kita pergi siap-siap dan sebagainya. You nak kena betulkan.
So cara betulkan aura tu ialah kena betulkan posture tu, kena buat beberapa berapa step-step ringkas kan. Macam mana kalau kita nak pastikan semua darah berjalan lancar misalnya. So kita kena berdiri, kita kena luruskan belakang, dan mungkin kita punya tangan tu kita kena sinikan sikit. Dia kat sini semua ni ada stretch. Cuba kalau Oya buat macam ni, you angkat tangan kan. Lepas tu you rasa tak kat sini ni macam ada stretch sikit kan? Rasa Puan. Lepas tu bila kita bergerak tu bergerak dengan dainty, jangan daripada sini kita bergerak macam ni, macam nak buat zumba pula kan. Tak boleh. Perlahan-lahan. Bukan macam buat zumba, huha ni. Yang ini untuk kita sihatkan kita punya pergerakan jantung ataupun kardio, okey, kita nak berlari lah, maraton dan sebagainya. Tapi kalau kita nak buat ataupun cantikkan sesuatu untuk dalaman kita, kita kena buat dengan cara perlahan. Okey, macam tarik nafas dalam-dalam pun ada cara dia, okey. Macam Bulma White. Boleh saya tahu nama Cik Puan? Panggil Bulma je Puan. Bulma. Panggil Bulma. Nama Bulma ni, nama betul-betul apa? Nama betul dia apa, lupalah Puan. Oh, nama Bulma special lah. Biar kita panggil dia Bulma Okey, Bulma bila kita tarik nafas dalam tu, macam mana cara penarikan nafas dalam-dalam tu? Nama dia Norija Puan. Tak apa, salah ke betul ke doesn't matter. So kita nak tanya Norija, cara tarik nafas inhale dan exhale tu macam mana? Apa dia punya step-step lah untuk pada pendapat you. Tak semestinya betul ke salah, doesn't matter. Because kita bukan nak tengok siapa betul siapa salah. Kita just nak tengok pengetahuan yang kita ada. Okay, sementara tunggu Norija ni, kita tunggu dia type lah. Macam Oya sendiri kan, mula-mula sebelum saya ajar, you punya pernafasan pun you tak aware kan? Okay, tarik perlahan, tak aware. Tu hembus. Tarik perlahan tu macam mana? Menggunakan badan ataupun menggunakan anggota apa? Adakah menggunakan hidung dan mulut, menggunakan hidung saja? Kau menggunakan telinga ke? Kau marah kan tu? Kau dekat telinga ke? Ada tak macam kita duduk dulu ke? Kan kita ada step-step, Oya dah belajar kan? Ada step-step dia. Ada. Yang orang terlepas pandang. Jadi kita akan tengok bagaimana terlepas pandang tu. Maksudnya bila dia bukan seorang aja yang terlepas pandang ni. Saya rasa orang yang tahu bernafas dekat dalam pun mungkin tak sampai 5% rasanya. Sebab apa? Semua orang tahu bernafas tapi pandai bernafas tu tak tentu lagi. Okey, Norija, kenapa you kata hidungkan? So maknanya pasti ke tak pasti? So dia ada dua kategori kat sini, sama ada kita tahu bernafas ataupun pandai bernafas. So maknanya sekarang dia ada dua kebarangkalian. Okay, kita tunggu. So mungkin Oya nak tanya apa-apa soalan? Mungkin tanya tentang apa-apa lain dalam soalan maksudnya permasalahan. Lagi senang macam tu. Sebab macam untuk live ini bukan sesi belajar. Sebab apa orang masuk keluar masuk kan, jadi kita tak boleh nak step. So kita akan ambil secara general tentang permasalahan dan sebagainya. Sesi live ni dia open untuk pertanyaan lah. Okey. Okey, kita Bulma White lagi nak panggil. Sedap pula nama Bulma tu kan. So kita jawab Norija. Bila tak pasti maknanya dia tak pasti. Norija bukan seorang yang tak pasti, ada ramai yang tak pasti. Betul tak Oya? Betul. Saya pun tak pasti dulu. Kita memang kena tahu
cara-cara ni semuanya kena belajar dalam masa-masa yang tengah kan, sebab ini seperti pembelajaran. Maksudnya saya boleh kata okey, orang kepada yang tak pasti kita hanya bernafas melalui misalnya hidung saja, in and out. Tapi cara tu macam mana? Bila, apa yang kita rasa. So benda ni dia sangat meluas lah kan. Bila saya Betul, ramai yang tak aware pun benda-benda ni. So memang kena masuk ataupun belajar dengan secara sistematik supaya bila kita belajar pernafasan yang betul tu, dia punya benefit sangat banyak. Cuba Oya bagi saya satu benefit pernafasan. Okay, since saya dah belajar dengan Puan, benefit dia adalah kita akan merasa lebih tenang setenang-setenangnya. Tenang setenangnya. Tenang. First. Dua, dia akan kontrol kita punya emosi. Ya, emosi. Dan daripada dua ni, tenang dan emosi ni, apa yang kita kena lakukan untuk dapat benefit ni? Sebab apa? Lagi satu orang mungkin dia belajar tapi dia tak buat. So dia tak akan dapat dia punya benefit. Macam kalau kita belajar masak, dua orang. Satu masak pandai, satu tak apa pandai. Jadi kita boleh nampak, oh masakan ni memang pandai. Memang dia dapatlah apa yang aku ajar masak ni kan. Yang lagi satu tu dia berangan, masakan dia tak sedap. So kita boleh nampak dengan kita punya mata kepala kita. Tapi untuk pernafasan ni, kita kena praktis dan bila orang nak praktis, benda yang tak nampak, dia kadang-kadang akan malas. So tu yang nanti Betul Puan. Betul. So jadi apa yang Oya nak? Oya mungkin nak tak nak emotion lagi, nak posing yang cantik. Tapi lepas tu 2 hari terlupa. Bila 2 hari terlupa dah terlajak terus terlupa bernafas. Dah body akan balik semula. Tapi dia punya keuntungan ialah sebab bila you dah tahu kalau you bernasib baik, you akan start balik lah. Tapi kepada mereka yang dah ke laut, sebab perasaan negatif tu sangat tebal, sangat menebal, dia boleh makan perasaan positif. Yes, betul Puan. Setuju sangat. So that's why macam you kata lah, you dah tahu benda ni lah 10 tahun lepas lah kata kan. Tapi sebab dah tak buat, dah perasaan tu dah terlupa, jadi walaupun tahu, so tidak ada reason, so kita akan terlepas pandang. So samalah ni macam sekarang ni kan, katalah you dah belajar sekejap, tapi lepas tu ada macam-macam jadi terus terlupa dan perasaan berkobar-kobar you terus dah terlupa, jadi kita akan berbalik kepada perasaan kita dulu sebab apa? Betul. So itu yang memang benda ni dia kena ada awareness. Bila ada awareness, so tu yang kadang-kadang saya punya student akan aware lah, memang aku dah kena cari balik Cikgu Fiza. Sebab dia macam benda-benda lain, dia kena ada something ataupun someone untuk ingatkan. Benda ni tidak simple lah. Macam tu. Betul. Dia ada alarm lah. Ada alarm. So ada apa-apa nak tanya pasal permasalahan dan sebagainya ataupun image ataupun macam mana? So memang ramai wanita memang tak tahu pasal penampilan ni Puan. Perlu ke tak perlu ke? Walaupun dia suri rumah sekalipun. Penampilan ni dia atas perasaan seseorang. Maknanya kita tak boleh nak paksa orang untuk jadi cantik sekiranya diorang tak nak, ataupun semua orang nak jadi cantik lah, senang macam ni lah cakap kan. Semua manusia, semua wanita, wanita lah. Wanita memang suka nak cantik walaupun dia pura-pura kata tak payah. Aku tak kisah, tak peduli lah pasal saya cantik ni. Tipulah kalau ada orang kata tak nak, tak suka dan sebagainya. Jadi cantik ni dia ada macam-macam kategori. Maksudnya di sini ialah cantik untuk kita, tapi cantik untuk orang lain. Tapi bila kita rasa diri kita cantik, is fine. So nak sampai ke tahap tu lah yang susah sekali. So penampilan ni dia tak boleh jadi tiba-tiba kan. Kita tak bangun tidur terus. Betul. Kan? So masa kita muda dulu, masa umur 20-an, itu okey lah, kulit cantik lagi dan sebagainya. So bila kita bangun tidur tak payah basuh muka pun agaknya cun lah. Sebab kulit masih cantik. Tapi kadang pun ada juga yang berjerawat start umur 20 tahun kan. So kalau kita muka, macam mana nak katakan diri kita cantik? Jadi penampilan ni dia bukan makna that kita ni dilahirkan cantik.
penampilan ni start daripada keputusan kita. Apa yang kita nak untuk diri kita, jadi kita decide, okay, aku nak berpenampilan cantik. So kita kena akur, bila kita nak berpenampilan cantik, kita kena ada usaha. Usaha tu ialah masa, duit untuk beli barang-barang kan. 3, kita kena cantik untuk diri kita. Dan kita kena buat. Kalau malas dan kita tak kisah macam mana orang lihat kita, so memang perawakan tu akan lari. So nombor 1, dia kena tampil untuk buat keputusan yang mereka nak buat sesuatu tentang diri mereka dan bukan sebab orang lain. Even bukan sebab husband ke boyfriend ke, sebab kita sendiri akan merasakan yang image kita bagus sebab kita buat keputusan untuk spend masa. Betul tak Oya? You spend masa kan untuk Betul. untuk pakai tudung, nak tahu okay, apa jenis-jenis tudung. Mungkin nak live ni pun kita pakailah foundation sikit, nanti kan nampak comot pula ke kan. Dan sebagainya. Betul. Ada orang tak pentingkan benda tu Puan. Walaupun dia buat live, dia tak kisah benda tu. Lepas tu dia kata, Apa pendapat Puan? I nak orang terima I seadanya. No, it's not that. Kita sebenarnya mencantikkan diri kadang-kadang sebab kita perhati dan kita nak menghormati orang yang lagi satu. Cuba kalau Oya datang jumpa saya, lepas tu you macam seribai tudung semua, macam baru bangun tidur, lepas tu nak jumpa saya pergi minum kopi. Dan saya akan tengok, Oya ni macam tak hormat saya pula. Kan lepas seribai, kan lepas tu tiba-tiba ada bau muntah anak ke. Nampak tak? Nampak? So jadi kita kena tengok penampilan tu bukan sebab you ke apa. Kadang-kadang kita nak menghormati majlis. Cuba kalau you pergi orang kahwin, tiba-tiba you datang dengan t-shirt dengan seluar Jeans. tak basuh. Jeans. Ataupun kononnya macam tak apalah I akan seadanya. Tapi seadanya kenapa dia punya sememeh. So maknanya macam mana cantik dalam tu nak jadi kalau kita tak hormat diri kita sendiri. So itulah tentang image dan penampilan yang important. Dia bukan, tak kisah makeup tebal. Siapa kata kita nak kena makeup tebal? Kalau penampilan, kalau kebersihan diri pun tak buat, jangan cakaplah pasal makeup tebal. So penampilan tu maknanya bukan makeup. Betul. Penampilan tu adalah dalaman dan luaran. Kita tak boleh tipu. Bila pernafasan kita tu kelang kabut, penampilan kita dekat luar pun kelang kabut. So that's why kita nak selarikan. Bila kita tengah kelang kabut kat sini, kita kena diam, enak bernafas, enak betulkan semua posture. Baru cantik. So that's why pembelajaran ni semua memang kena masuk dalam kelas untuk tahukan dan kita kena praktis dan kita kena buat. Bila tak buat ni semua, kita tidak akan ada kesedaran sebab benda ni ongoing. Betul tak? You boleh tak macam jaga penampilan, tak nak makeup, lepas tu nak cuti 3 bulan. Lepas tu nak sambung balik penampilan. So macam you mesti pagi-pagi pun kita nak basuh muka. Kita nak kena pakai apa lagi, krim ke, moisturizer. Itu semua penampilan. Maknanya kita care. Bagi diorang, kita. Puan, bagi diorang penampilan tu macam baju. Macam image. Tapi diorang tak tahu yang penampilan tu merangkumi semua. Ya, tu sebab kalau image dan Kebersihan. tu yang nanti macam ni. You nampak Nilofa pakai lawa. Tapi sebab kita tak tahu diri, okey lah Nilofa pakai lawa, aku pun pakailah. Sekali beli, kadang ada yang beli jubah dalam gambar punya nampak punya lawa lah jubah dress tu sebab perempuan tu yang umur dia 20 tahun tu pakai. Dekat dia lawa lah. Sebab kita tak tahu diri, kita belilah colour yang lawa untuk budak tu. So bila kita pakai, buang duit. Dah jadi macam Christmas tree ke misal sebab tak sesuai pakai colour tu. Sebab kita tak tahu diri kita. Kalau betul-betul kita nak tahu image, kita kena tahu apa colour sesuai untuk kita. Macam Oya sendiri. Apa colour sesuai untuk you rasa? Warna merah, warna pink, warna orange. Apa colour yang tak sesuai you rasa? Warna hitam, warna biru, coklat, warna earth saya tak sesuai. Dia pakai, kita rasa nampak kenapa macam rasa kusam ni, tapi aku pakai lipstick juga. Nampak tak? Betul. Sangat Dia mempengaruhi. dia punya colour-colour tersendiri. Kalau macam saya,
Saya rasa saya cun juga nampak hitam. Bila saya pakai hitam, sebab saya punya aura ke apa ke, jadi mungkin hitam nampak bagus untuk saya, mungkin tak bagus untuk you. Sebab you mungkin kena yang colour yang macam you cakap tadi. So bila kita tahu macam tu, kita tak nampaklah macam kita kena makan colour. Jadi kita kena care. Kalau tak tahu, kita kena tanya. Sebab saya image consultant. Ilmu. So bila saya image consultant ni, memang saya ada kuasa orang yang dia tak tahu langsung. Maknanya baju dia tu dia pakai belasah je, tapi dia rasa sangat teruk. Rasa rendah diri sebab dia rasa dia tak lawa. Walaupun dia hold, Because of the colour kan puan? ada satu saya punya customer, dia hold important job. Dia orang yang sangat penting dalam office. Dia pandai lah maksudnya. Tetapi dia kata orang tak hormat dia kerana orang rasa dia tu macam leke-leke sebab dia tak berapa pandai ataupun dia tak berani nak melawak. So dia hanya pakai warna coklat je sebab apa? Dia takut. So jadi daripada ketakutan tu, walaupun dia punya background adalah background daripada orang yang berkelulusan tinggi mungkin, tapi sebab dia tak confident tu, aura dia jadi lain. So dia kata orang tak hormat dia. Nampak tak? Dia benda tu berpusing. So dia bukan saja right, oh you kena belajar tinggi-tinggi, then nanti tak kisah orang akan hormat you juga. Tak, dia semua tu berkenaan, dalaman, luaran dan sebagainya. Jangan rasa Ya betul puan. aku ada kelulusan tinggi jadi aku boleh pakai suka hati mak bapak. Tak ada. Orang akan tengok you daripada penampilan you, bagaimana cara kita hormat orang dan diri kita. Penampilan tu, yang cantik ni, dia punya cantik ni ada kategori. Setengah benda kita tak rasa cantik. Macam katalah kita nak pergi office, lepas tu kita pakai seksi-seksi dengan pendek, baju pendek. Ataupun kalau yang hijabista pula yang ketat. Nampak tak? Penampilan tu akan mengatakan sesuatu tentang diri orang tu. How Pasal you diri kita. do something is, Betul. how you do something is how you do everything. Macam Dr. Azizan kata. You cakap satu, you bergerak satu, saya dah tahu dah you siapa. Sebab you akan buat benda tu sama. So tak payah tipu lah. Kan? So maknanya ini daripada image dan penampilan. So kalau macam daripada posture dan gerakan, gerak badan dan sebagainya, so dia topik lain. Sebabnya at the end of the day, apa yang you minta saya cakap ni, penampilan dan pernafasan, dia bergantung kepada how much kita nak jadi seorang yang better. Daripada situ, you betulkan penampilan dan pernafasan. Dan kehendak you untuk belajar. Macam you lah, you rasa pernafasan ni bagus, aku nak belajar. Saya tak boleh paksa, oh ya jom belajar. Paksa kalau tak datang rotan. You tak nak belajar, tapi saya kata, oh ya, you datang, saya kasih you RM1. Kalau you tak nak, you just bling-bling je lah. Bagi duit pun setakat sebab nak duit, lepas tu balik tak ada apa-apa dah. So, penampilan dan pernafasan adalah kehendak you nak ke tak nak. Macam tu lah. Itu dia punya jawapan. Bila you nak, Bagi saya benda tu penting lah. dan kita Penting. dan Dia dari dalam diri. yes. Dan penampilan ni dia tak semesti macam kita kena jadi canggih, kena ikut trend. Some people dia nampak sederhana, nampak cantik, Tapi dia cantik. nampak orang percaya kat dia. Sebab apa pun yang dia buat untuk diri dia tu, dia still mungkin akan jaga dia punya penampilan luar dalam, cara dia berkata dan sebagainya. Sebabnya kecantikan ni bukanlah macam you kena jadi top model ke, tak. Dia kena care ke atas diri. So penampilan tu jangan kata macam, oh aku kena pakai rantai ni, aku kena pakai tudung ni, tak. Dia sebenarnya kesinambungan antara luar dan dalam. You pernah nampak orang cantik dekat luar tapi dalam tak cantik, ada tak? Ada. How about dalam cantik? Ada puan. Dalam cantik tapi luar dia pula out. Yang macam saya kata tadi lah, yang orang yang berkelulusan tinggi, dalam dia saya rasa dia orang yang sangat baik. Tapi dia kata bila orang tak kenal, kita nak buat presentation. Orang tu tak kenal, dia akan tengok luaran kita dulu lah kan. Betul. You kan you professional, tapi you datang macam nak pergi masjid, tak boleh. You kena menyesuaikan keadaan. Macam juga kalau kita nak pergi ceramah agama dekat masjid, betul pakai jacket lah, pakai bekat tebal-tebal pun tak kan. Betul. Kena agak-agak lah nak pergi masjid just because katalah, oh Cikgu Fiza kata kena penampilan. Tu pun nak pergi masjid. Nak pergi masjid pun dah cara nak pergi masjid. Jangan nak pergi masjid bawa beg tangan. Ada kan saya nampak juga. Ala-ala bawa beg tangan sebab Nak menunjuk.
nak pergi ceramah tu pun dengan kawan-kawan yang have. Saya nak kena tunjuk. So Brand. brand. So maknanya benda tu semua Bukan nak pergi semayang puan. kadang-kadang ni Bukan niat nak pergi ceramah. masjid-masjid besar ada ceramah-ceramah. Normally kadang ada juga yang datang sebab nak tunjuk-tunjuk. Sebenarnya ikut apa kita punya niat. Jadi kita kena sesuaikan. Kita nak pergi kenduri. Katalah kita nak pergi kenduri dekat rumah mak kita. Tak payahlah nak tunjukkan yang kita ni macam tu. Kita buat cara yang sesuai dengan keadaan. Macam tu. So tak payah nak tunjukkan aku ni model. Jelas. Jadi aku nak pergi kenduri pun aku nak kena mana. Aku ni kaya puan. Ha? Puan, aku ni kaya. Beg aku brand. Lagi pun aku ni modern. Jadi modern nak kena tunjukkan kemodernan kita. Mungkin dia belum lagi nak bertudung, jadi dia nak pergi kenduri, so nak kena menunjukkan yang aku tak pakai tudung lagi. Jadi tak perlulah kita nak sambung orang. No, it's not that. It's just that you need to hormat the majlis. It's majlis kenduri. So whether or not you pakai tudung atau tak pakai tudung, it doesn't matter. You kena menghormati majlis, jadi pun memakai selendang sebab apa? Ini adalah majlis kenduri. Kalau majlis perkahwinan kat hotel ke lain pula. Macam itulah maksudnya. Kita kena jangan rasa aku nak tunjukkan aku ni moden. Aku ni canggih. Macam tu. Kita boleh canggih walaupun kita dalam keadaan bermodest fashion kan. We can still be cantik walaupun dalam keadaan yang modest. Cuma kita kena tahu mengikuti keadaan. Macam itulah. Ada lagi? Okey. Tak? Okey. So maknanya dia walaupun tak cantik pun tak apa puan, tapi penampilan tu sangat penting lah untuk wanita ni. Penampilan as in care untuk diri kita. Kalau kita nak pergi one step ahead, nak tahu apa colour yang bagus untuk kita, kita kena tahu, kena cari, kita kena eksperimen. Hati kita ni kena selalu berbunga nak belajar. Jangan rasa rendah diri kerana kita tak tahu penampilan kita macam mana, kita tak tahu pakai ni. Tak tahu pakai makeup pun sekarang boleh belajar. Dekat YouTube macam-macam, memang sasa boleh pandai. Tak apa, Betul puan. belajar dekat kelas pun, macam dulu-dulu kan, zaman-zaman bila kita nak belajar makeup, especially masa zaman-zaman saya dulu lah, nak belajar makeup kena masuk kelas, sampai 4-5 hari kena bawa model, betul tak? Lepas tu Betul. Riban. Lepas tu bila dah habis kelas tak pandai juga. Mahal. Lepas tu nak ulang balik, Betul. nak kena ulang kelas tu. Kan cikgu suruh bayar lagi. Tapi sekarang dekat hijab, dekat tutorial, kita boleh ulang tak sudah-sudah kan. So kali kita terus pandai. Lepas tu yang Muar tu siap cakap, siapa nak beli ni pensil ni bla 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 RM20, RM10. Dia siap cakap lagi. So sekarang ni kalau nak jadi penampilan tu tak cantik ke apa ke, kita boleh belajar dekat mana-mana. Dan wanita yang rasa diri dia cantik adalah wanita yang selalunya happy. Tapi cantik luar dan dalam. Jangan rasa cantik tapi dalam tu rasa dengki. Rasa macam aku seorang lah paling cantik dalam dunia ni. Jadi dua-dua kena sinambungan. Sinambung tu semua dan yang pasal dan postur kita kena betulkan. Okey, betul. Ada apa-apa lagi soalan? Tadi dia soalan-soalan ni sebab time ni ialah pertanyaan soalan. Ada siapa-siapa kat luar sana nak bagi soalan dekat Puan Fiza? Nak tanya. Boleh kemukakan soalan. So maknanya memang benda ni memang relate lah. Macam kadang-kadang orang tengok topik, apa kena mengena dengan penampilan dan pernafasan kan. So orang cakap macam pernafasan, memang ramai yang macam tanya saya macam pernafasan penting ke benda tu? Orang tanya. Katalah Orang tanya. tengah rasa rendah diri. Aku bernafas macam biasa. Kan, kita tengah rasa rendah diri. Kita tukar kita punya cara postur kita. Kita duduk atau berdiri tegak dan kita bernafas. Dan kita punya confidence level tu akan naik tinggi. That's why itu dia punya connection antara tiga tu. Penampilan,
pernafasan dan posture kita tu, dia ada connection. Jadi kalau orang tak confident dan sebagainya, kata dia baru belajar makeup, tak confident dalam, kita tarik nafas, buka dada dan sebagainya, bergerak dengan cara yang bagus dan dalaman kita tu akan rasa bagus bila kita melakukan pergerakan pernafasan dan posture tu. Itu dia punya rahsia dia, ada kesenambungan sebab kita kena tukar. So selalunya kalau orang tak confident, dia biar je. Walaupun dah makeup cantik-cantik, tapi tak confident. Ada kan? Ada. Makeup cantik-cantik. Ada, dia rasa macam Kata bila orang kata, buruk. itulah tak lawa lah. Dia dah nak banding-bandingkan dengan diri. Tapi kalau bila kita merasa perasaan macam tu, kita duduk tu dan kita bernafas, kita relax. So nanti benda-benda yang gusang, yang kita rasa resah semua tu dia akan hilang. Daripada situ nanti confidence level kita akan naik. That's the connection. Tapi pernafasan dan posture tu memang kita kena tahu apa yang betul, macam mana nak buat. Itu semua memang kita kena conscious lah. Kita nak belajar ke, tak nak belajar ke, macam tu.